Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Kita masing-masing ada IG, ada Facebook. Bayangkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman baginda ada IG dan Facebook. Agak-agak tuan-tuan nak follow ke tak follow IG dengan Facebook Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Confirm semua orang berlumba-lumba nak ikut Nabi. I think IG yang paling melimpah ruah sampai infinity kot. Orang nak ikut Nabi ni. Ni contoh kita cakap kalau adalah followers melalui IG kita cakap nak tunjuk kata kehebatan, kesempurnaan dakwah Nabi. Orang ikut Nabi. Sebab sekarang orang suka dalam IG yang berjuta followers dan sebagainya. Itu kenapa? Kerana dia minat cara itu. Maka dia follow. Dia follow sampai ikutannya begitu banyak. Berapa agaknya follower Nabi kalau kita ikut kalau ada IG? Korang bayang tengok tuan-tuan. Sebab itu tak apalah kalau hadirin hadirat rahimakumullah, semua ada IG yang tersendiri, semua ada Facebook yang tersendiri, tetapi yang paling penting aku ada ramai followers. Berapa? Adalah puluh ribu. Cantik. Pasal apa cantik? Sebab apa yang kau post dalam IG dan Facebook kau semuanya meletakkan Allah segala-galanya. Bagi faham orang syariat Allah, Masya Allah tuan-tuan, kalau begini dia buat, ini remaja yang boleh jadi benteng kepada negara kita. Bukan yang dia post tu macam-macam tuan-tuan. Post-post yang kita tengok hari ni pelik aku tuan-tuan. Macam-macam tuan-tuan. Bukan tak boleh berseronok lah. Tapi bawa hati. Dengan meletakkan hati tu ada Allah. Islam is the way of life. Nabi pun sendiri pun bermain-main dengan isterinya Aisyah. Aisyah makcik kan, satu kita semua orang tahu cerita ni. Nabi berlari-lari kan. Nabi berlari-lari dengan Aisyah, subhanallah. Boleh berlari-lari kan. Sesekali kita kena berlari-lari dengan rumah kita. Sunnah Nabi. Cuba berlari-lari sikit di rumah. Balik sekarang cuba buat. Dah mohon terbiat dah orang tu. Kan? Sayyidina Abu Bakar kan bapa mentua Nabi. Dalam peristiwa Gua Hira, Gua Thur, bagaimana Rasulullah hijrah tu Rasul, waktu dia kena sengat tu, semua orang tahu sejarah ni kan. Ketika tu Nabi Muhammad SAW atas peha bapa mertua dia, Abu Bakar As-Siddiq, menahan sakit ni tuan-tuan perempuan. Si Abu Bakar kerana apa? Dia menutup lubang tu ada satu sengatan datang binatang, sakit sampai menitih mata, kena dekat Nabi. Baru Nabi perasan. Mengapa? Kasih sayangnya seorang bapa mertua kepada menantu dia. Jadi menantu-menantu kita malam ni insya-Allah balik ke baring-baringlah dekat peha bapak mentua kau orang bersama-sama. Bapak mentua kata, "Kau ni ngambil LGBT ke apa?" dia kata. Baik, sikit je tuan-tuan. Nabi kalau nak cerita, nak bagi anak muda sikit-sikit je. Nabi perut dia yang hampa buat semua sandor ni, Nabi begitu. Perutnya 6 pack. Kita 1 pack. Nabi 6 pack bro. Beralun. Dia rajin puasa. Ni cerita 6 pack ni, Masya Allah, hari tu ada satu ustaz dia baca doa. Dia baca doa, pakcik nak buka gymnasium. Ustaz ni diundang baca doa, dia baca doa. Yang punya toke gymnas apa panggil gym, toke gym ni kan badan sadar jalan. Badan sadar pakai t-shirt tali nak putus. Ustaz tolong baca doa Ustaz. Ustaz pun baca doa. Tengah baca doa ni, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tengah ajma'in habis aja. Member tadi yang abang Sador ni berdoa amin. Disebut amin, dada bergoncang. Pasal Sador. Tapi bila peliklah juga kan, bunyi keluar ke atas, dada yang bergoncang. Pasal dah Sador. Ustaz tu tengok je, ganggu pula dada dia ni kan, ganggu ni. Dalam ganggu-ganggu Ustaz tu fikir, ya Allah, boleh mulut bercakap, dada bergoncang. Aku nak try lah balik rumah. Ustaz tu tengok cermin, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Bukan dada dia bergoncang, perut dia yang bergoncang. 1 pack. Tuan-tuan, Aisyah pernah bagi minum pada Nabi, terlebih bagi bukan bubur gula, bubur garam. Bagi Nabi minum. Nabi pun minum. Nabi tak tolak pun.
Nabi tak tolak pun. Sebab kaedah minum isteri-isteri Nabi ni, antaranya Aisyah, memang Nabi minum sikit, Aisyah minum sikit. Minum sikit, Nabi minum, Nabi letak, Aisyah pun minum. Minum-minum, rupanya masin. Pelik Aisyah, dia tengok Nabi tak muntahkan balik pun hari tu. Dia telan juga tuan-tuan. Bagi dia telan juga. Akhirnya minum-minum sampai bagi Nabi balik, Nabi minum sampai habis. Tinggal sikit lagi. Aisyah minum, memang sampai pergi ke dapur, sampai dia luahkan balik. Ya Allah, begitu sekali Rasulullah SAW menjaga hati aku, tuan-tuan. Jadi nak jaga hati kita balik sekarang, tuan-tuan perempuan, kalau bini kita buat kopi tak ada gula ke teh tak ada gula, biarkan aja, minum aje lah sampai muntah. Kata Aisyah. Tuan-tuan, satu perkara anak muda kena fikir begini, koma nak jadi pelapis-pelapis orang baik-baik di masjid atau di luar masyarakat sana, senang je tuan-tuan. Jangan tunggu kalimah agama. Contoh macam ni, orang masjid dah biasa dengan perkataan usrah tau. Usrah, Syekh malam ni ada usrah, Syekh malam ni ada usrah. Orang masjid tak kisah, orang faham dah. Tapi cuba kita bawa budaya ni, perkataan usrah ni keluar kepada remaja-remaja. Nak pergi lepak kedai mamak, walaupun dia main PUBG sekalipun, tapi kita cakap, Syekh jom usrah saya dekat kedai mamak. Setidak ada seorang, bila usrah ni ialah keluarga bahagia, macam keluarga. Jadi bila dia duduk sekali, perkataan itu ada barakahnya, dan dia akan cerita sedikit sebanyak soal agama. Tak lalarong tuan-tuan. Ini sebut usrah. Nampak orang berserban, pakai jubah, pakai ketayak putih, pakai songkok tinggi, pakai baju Melayu. Usrah, hang pakai seluar jean, pakai t-shirt pagoda kat luar pun usrah lah. Dan dia hang cakap benda-benda baik. Walaupun di kedai-kedai restoran tempat kamu melepak, usrah. Dan tuan-tuan, mesti ada revolusi kalam. Maknanya revolusi kalam ini kita kena jaga baik-baik. Pemuda-pemuda hari ini kalau nak menjadi sebagai benteng kepada negara kita, dia kenalah mainkan kalimah-kalimah yang baik. Ya, Nabi suka minta maaf sebelum nak cakap sesuatu. Minta maaf ya, minta maaf, maafkan dan maaf. Walaupun dia tahu benda tu salah, tapi maaf dulu. Itu cara akhlak Nabi, akhlakun karimah. Kita hari ini tak, lain beza kan. Dan remaja-remaja hari ini tak guna pun kaedah marah-marah ni, maaf-maaf ni. Yang banyak kan banyak memaki, minta maaf ya. Banyak memaki dalam pertuturan harian. Tak percaya duduk lepak kedai mamak malam ni, kita bet tengok berapa kerat remaja yang guna kalimah yang baik. Paling tidak tuan-tuan, bukan saya negatif, tapi realiti. Bila duduk aja, aku dah pergi doh. Kan? Ayat tu doh bodoh. Aku dah pergi doh. Alah, apa ni sial? Tuan-tuan, saya bukan cakap aja. Duduk di kedai kopi, tengok budak-budak cakap apa. Aku ni apa? Sial. Ini jadi mainan kita hari-hari, tuan-tuan. Bagaimana mereka nak jadi benteng negara kita kalau hari-hari cakap benda-benda begitu? Allahu Akbar, ya Allah, tuan-tuan. Kadang-kadang, alah, relax lah, bye. Bila masa kau jadi penggali? Relax lah, bye. Tapi mungkin tu style lah. Tapi style-style pun kita kena cari balik sebenarnya. Sebenarnya tuan-tuan perempuan, dalam agama kita ini, kita telah melihat dalam sejarah, kebanyakan masuk Islam pada awal-awal masuk Islam, antara mula-mula Islam berkembang di tanah air Jaziratul Arab ketika Nabi membawa agama ini, tuan-tuan, kebanyakannya hampir tuan-tuan perempuan dikatakan bahawa yang paling banyak masuk Islam ketika itu adalah remaja yang umurnya 30 tahun ke bawah. Dan antara 30 tahun ke bawah itu, saya nak ambil 3 tokoh sebagai penutup kita yang nak tunjuk, katakan orang muda remaja dah ditunjukkan contoh di zaman dahulu. Mereka adalah insan yang memang mencontohi dan menjadi orang kuat backup Nabi. Pertama, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini mendapat gelaran Hib Rasulullah, yakni bermaksud jantung hati Rasulullah. Mengapa tidak, tuan-tuan perempuan? Kerana Usamah disayangi Rasulullah sebagaimana baginda menyayangi cucunya, iaitu Hasan dan Husain. Malah tuan-tuan perempuan, Usamah dijadikan sebagai anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah tuan-tuan perempuan dilahirkan di Mekah pada tahun 7
7 tahun sebelum hijrah. Dan bapanya adalah orang yang cukup hebat, Zaid bin Harithah. Tuan-tuan, antara bapa dia ni seorang yang mula-mula memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala, manakala ibunya adalah Ummu Aiman, yang banyak orang bubuh nama kepada anak-anaknya mutakhir ini. Siapa Ummu Aiman? Antara si ibu yang pernah menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Usamah bin Zaid ini diberikan tanggungjawab sebagai panglima perang. Walaupun ketika itu usianya 17 tahun nak jadi kapten perang, tuan-tuan. Tapi dalam sejarah sirah Nabawiyah membuktikan remaja layak menyandang jawatan itu. Syaratnya apa? Ikut Nabi. Ikut Nabi. Kita tak ikut pun tak apalah. Setidak-tidaknya ada juga nama Masjid Usamah bin Zaid di Wangsa Maju, Wangsa Melawati. Wangsa Maju ke Wangsa Melawati? Ada kan Masjid Zaid Usamah bin Zaid. Alhamdulillah, insya-Allah. Yang kedua, Mus'ab bin Umair. Tiga aja tokoh remaja. Pertama, Usamah bin Zaid. Yang kedua, Mus'ab bin Umair. Beliau ni adalah seorang penghafal Al-Quran. Macam anak makcik-makcik, pakcik saya tahu ada yang hafaz Quran, Masya Allah, Tabarakallah. Dan dia antara yang terawal terlibat dalam episod perkembangan Islam. Mus'ab mendapat 2 gelaran. Pertama, Safir Al-Islam, maksudnya orang baik. Dan Mus'ab adalah Al-Qari, yang disebut sebagai penghafal dan pembaca Quran yang terbaik. Mus'ab ini golongan yang dikatakan paling berwibawa. Kalau zaman sekarang, Mus'ab ini siapa? Dialah antara orang paling good looking, jejaka yang kacak, tampan, meco, lemak berkering hingga berjilat kaki. Contohlah, itu aku tambah yang maksud apa? Dia cukup handsome, Mus'ab bin Umair. Tetapi tuan-tuan perempuan, dia juga bukan hanya lawa, tetapi dia juga kaya. Orang yang kaya, keturunan yang kaya. Dan dia sentiasa dengan wangian-wangian yang harum. Orang tahu Mus'ab lalu ni bau minyak atar dia. Dan kalau kita pula di sini lalu aja, bau jering ni lain tidak lah, memang so'ot lah yang lalu ni, dia kata. Kan? Kalau bau petai ke, bau tak ada bau ni, bau ketiak ni memang ni. Macam kita lah tuan-tuan pergi ke Mekah, ramai yang pergi ziarah Nabi. Pergi ziarah Nabi, Nabi suka antara 3 perkara menjadi kecintaan dia. Antaranya apa? Wangi-wangian. Berapa ramai yang datang lalu ziarah dekat pagar hijau kuning tu, lalu Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Habib Allah, kan? Kita begitu. Tapi kita datang tu dengan apa? Rakyat Malaysia, jemaah hujaj dari Malaysia pakai minyak atar wangi-wangi pergi ziarah Nabi. Nabi sukalah. Ini kadang-kadang kita tengok, Masya Allahnya dia pada Pakistan, India, Masya Allah, la ilaha illallah ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kita termasuk dah bawah ketiak dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan? Pening yuk, pening. Mus'ab merupakan antara individu yang awal masuk Islam, tetapi Mus'ab menjadi orang pertama yang mendirikan solat Jumaat. Mus'ab membawa bendera Nabi SAW dalam perang Badar dan Uhud, dan semua orang tahu sejarah tragis kepada Mus'ab bin Umair, iaitu apabila pihak musuh berjaya memotong tangan kanannya, lalu Mus'ab memegang bendera itu dengan tangan kirinya. Apabila dicantas pula, dipenggal tangan kirinya, maka dipotong pula tangan kirinya. Mus'ab tidak menjatuhkan bendera tersebut ke tanah, melainkan meletakkan, mengapitkan di dada dia, sehingga bila dikapit di dada, musuh telah memanah dada Mus'ab dan gugur beliau sebagai pahlawan syahid di medan perang. Mus'ab syahid dengan memiliki sehelai kain sahaja, tuan-tuan. Orang kaya asalnya ikut Nabi, nak kain kapan pun tak cukup. Dirakamkan oleh Allah dalam suratul Ahzab ayat 23. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah janjinya. Masya Allah, tuan-tuan. Ya, dikabarkan bahawa malaikat juga memandikan jenazah. Subhanallah. Ibarat ustaz-ustaz kita yang meninggal di Madinah baru inilah. Tuan-tuan, cemburu lah. Cemburu, tuan-tuan. Meninggal di Mekah, di Madinah, tuan-tuan. Nak tengok anak meninggal jatuh dekat Raudhah, meninggal. Kita tengok sini, ya Allah. Nabi dah pesan dah. Mustahil hampa tak dapat syafaat aku, siapa yang ditanam di Baqi' ni, di bumi Madinah ni.
Aku bersaksi, kata Nabi. Takkan Nabi nak bohong? Tu yang ramai nak mati di Mekah. Kita pun sini ramai-ramai ni nak Mekah esok ni, nak pergi umrah. Tapi janganlah pula besok kau dah pakai luk ihram, berdiri pula depan rumah pintu tangga, ya Allah, matikanlah aku di Mekah, ya Allah, matikanlah aku di Madinah, ya Allah, matikanlah aku, ya Allah. Sampai di Madinah dia paling sihat. Sampai di Mekah elok batuk, tidak orang lain berguling-guling batuk. Dia elok aje. Jangan minta begitu. Biar Allah, ini kerja Allah, tuan-tuan. Rahmat Allah, kan? Kita minta mati ni, Allah matikan aku di Mekah, ya Allah, matikan aku di Mekah, ya Allah. Abu Jahal pun mati di Mekah juga. Abu Lahab pun mati di Mekah juga. Kena fikir tu. Semua kena fikir benda ni. Rahmat Allah. Kita beribadah bukan kerana syurga Allah. Allah nak bagi syurga, dia bagilah. Tapi kita nak cari apa? Wali mardatillah. Seorang lagi takhir. Maka seorang lagi ialah, tuan-tuan perempuan, seorang remaja yang menjadi contoh teladan kepada kita semua, tuan-tuan perempuan. Seorang lain yang dia katakan tadi, Muaz bin Jabal. Masya Allah. Nama sedap-sedap semua, tuan-tuan. Boleh kita letak pada anak-anak kita nama tadi, ya. Usamah bin, apa nama tadi, Usamah. Kemudian kita dengar tadi, sekarang Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini, tuan-tuan, pakar halal dan haram. Dia muda lagi, tapi dia pakar halal dan haram. Dan disebutkan bahawa Rasulullah pernah bersabda, orang yang paling memahami tentang perkara halal dan haram di antara umatku adalah Muaz bin Jabal. Muslimin muslimat rahimakumullah, Muaz bin Jabal seorang yang cerdas, kata-katanya baik, berwibawa, tampan, budi pekerti dia cukup cemerlang. Muaz bin Jabal juga merupakan salah seorang di antara 6 sahabat yang menghafalkan Al-Quran. Ibnu Mas'ud pernah berkata, Muaz adalah orang yang selalu khusyuk dalam beribadah kepada Allah dan beragama secara hanif. Kami biasa menyamakan Muaz dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Hebatnya Muaz sampai disamakan tarafnya dengan Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Subhanallah, tuan-tuan. Kita begitu juga. Anak-anak kita didik, tuan-tuan. Kadang-kadang orang tak akan letakkan, Allah yang letakkan kepada mulut-mulut orang tua-tua. Bagus anak siapa ni, Masya Allah. Sejuk perut ibu dia mengandungkan dia. Macam ulama besar, nampak budak lagi, tapi bersih, suci, nur. Subhanallah. Yang ni kita tak, tuan-tuan. Subhanallah. Dan terakhir, tuan-tuan perempuan, maka Muaz juga menyertai peperangan Badar sehingga dia pernah dijadikan sebagai hakim dan guru di Yaman. Semasa mengutusnya, Rasulullah telah mengutusnya kepada penduduk di sana, tuan-tuan perempuan. Ini menyebabkan beliau adalah dalam sejarah orang yang begitu sekali memegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, pernah Nabi tanya, kalau dah Quran kamu tengok, kalau dah sunnah kamu tengok, kamu tak boleh jawab juga keputusan dalam satu penghakiman, apa yang kau akan buat wahai Muaz? Maka kata Muaz bin Jabal, aku akan berijtihad dengan menggunakan akal fikiranku. Subhanallah. Rasulullah kata apa? Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan petunjuknya kepada utusan Rasulnya. Balas Rasulullah kepada Muaz, mengiktiraf apa yang keluar daripada hasil terbit daripada idea Muaz itu adalah sesuatu yang memang dipersetujui di dalam agama.